Saudara pendengar 897 FM, kita teruskan kisah yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Ini adalah pengalaman yang diceritakan datang daripada pembantu rumah. Beliau pernah bertugas sebagai seorang pembantu rumah. Dan katanya tuan rumahnya suka mendengar muzik-muzik, lagu-lagu yang menakutkan. Beliau ada kirim pada saya satu link pada antara lagu yang digemari oleh tuan rumahnya. Tuan rumahnya bukan orang Melayu, berbangsa Cina. Dan ini antara lagu yang dia suka dan sering dengar. Pada waktu malam kadang-kadang nanti kedengaran lagu seperti ini berkumandang. Menyeramkan dan boleh membuat bulu roma saya meremang, Casey, katanya di sini. Jadi kata pembantu ataupun teman kita yang pernah bertugas sebagai pembantu rumah, muzik seperti ini yang sering kali berkumandang dalam rumah. Dalam rumah tuan saya ni, dia mempunyai satu altar. Altar ni adalah tempat mereka sembahyang lah. Dan di altar ni, di atas altar ni ada dua abu mayat yang dibakar, disimpan dalam bekas, kemudian diletakkan di atas altar. Dan di altar ni seringkali akan ada lilin yang menyala. Dan di altar ini ditempatkan di sebuah bilik khas di tingkat paling atas rumah yang dimaksudkan ini. Tuan rumah saya mempunyai tinggal di sebuah rumah, iaitu rumah banglo, rumah sebuah 3 tingkat. Tingkat paling atas dalam satu bilik ini disiapkan bilik altar, di mana ahli keluarga sekali-sekala akan naik ke atas memberi penghormatan kepada dua insan yang memang berharga dalam hidup mereka, iaitu ibu dengan ayah, nenek dengan datuk. Dalam abu diletakkan dalam rumah di tingkat paling atas rumah berkenaan. Dan katanya di sini, saya setiap hari saya akan masuk dalam bilik itu untuk tukar lilin. Ya, lilin tu akan mula dibakar dan akan tukar lilin, akan katanya di sini masukkan lagu seperti yang diputarkan tadi, dan bilik itu sentiasa akan bercahayakan lampu lilin dengan wangian-wangian tertentu. Seram, Kisi, sebab tingkat paling atas tak ada orang tinggal kecuali tempat simpan abu mayat. Dalam kiriman beliau ada perkara-perkara yang mungkin saya tak perlu kongsi sama, tapi di sini dalam keluarga ni ada ibu dengan ayah, dan keluarga tuan saya ni mempunyai 3 orang anak. Yang paling kecil usianya 6 tahun. Dan saya paling rapat dengan paling kecil sebab sejak saya bertugas dengan tuan rumah ni, sejak dia dilahirkan, saya menjaga dia sampai usia 6 tahun. Dan katanya namanya Winry. Winry kata dari usia dilahirkan sampai 6 tahun saya bekerja dengan tuan rumah ni, dan dia sering kali tidur dengan saya, dan dia paling rapat dengan saya sebab ibu dengan ayah tuan rumah saya dengan seorang usahawan yang cukup sibuk lah. Jadi mereka jarang ada rumah, hanya pada hujung minggu akan bawa anak-anak keluar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila saya tidur, bilik saya ni dekat tingkat 1, tingkat 2 bilik tuan-tuan rumah dengan anak-anaknya, tingkat 1 bilik saya seorang diri, dan tingkat 1 juga adalah sebuah bilik yang pernah digunakan oleh ibu tuan rumah yang dah meninggal dunia dengan bapanya. Jadi pendengar Ria 897, saya gunakan nama lain lah, takut nama ni nama yang sama. Derek bukan nama sebenar, nama samaran. Budak lelaki berusia 6 tahun ni yang sering kali tidur dengan saya. Kadang-kadang dia akan hilang tu. Dan selalunya bila dia hilang, dia akan naik dekat tingkat 3 dalam bilik tempat simpan abu mayat dalam rumah. Dia akan berada dalam bilik tu dalam keadaan terbaring di tepi abu mayat datuk dengan neneknya.
Cucu yang terakhir ni lah yang paling disayangi oleh kedua-dua orang tuanya. Paling disayangi oleh atuk dengan nenek. Jadi ada kalanya bila saya terbangun, saya akan tercari-cari Derek. Saya keluar dari bilik. Pertama sekali saya akan naik atas. Saya akan tengok. Ada kalanya dia akan masuk ke biliknya balik lah. Dia mempunyai bilik seorang diri. Dan kemudian ada kalanya dia akan berada dekat atas. Persoalannya, adakah dia naik atas sendiri ataupun dia diangkat secara misteri untuk masuk ke dalam bilik berkenaan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, bila saya masuk dalam bilik yang disebutkan, lagu yang menyeramkan tu masih berkumandang. Derek sedang baring di atas lantai. Derek. Dia akan bangun, Casey. What are you doing here? Come, sleep with auntie downstairs. Auntie, I scared, kata Derek dengan nada suara berbisik dekat telinga saya. No scared. Auntie here, okay? Saya dukung Derek. Bila saya nak keluar, Casey, daripada bilik itu pada waktu itu, saya dapat rasakan seperti ada tarikan. Jadi beliau menggambarkan situasi. Saya mendukung Derek. Derek saya dukung. Kepalanya tengok belakang. Tangannya terjuntai dekat belakang saya. Dan seolah-olah tangan Derek ni ada orang tarik, Casey. Saya tengah angkat ni, saya tergerak ke belakang sedikit. Seperti ada orang yang tarik tangan Derek. Auntie, I scared. No scared, Derek. No scared, okay? Saya cuba. Beberapa kali ada yang tarik tangan. Katanya Windri, saya takut, Casey, nak pandang ke belakang. Beliau tidak ingin dan tidak ingin melihat apa yang ada di belakang. Dia cuba tarik tangan Derek. Akhirnya dapat dilepaskan. Turun ke bawah, masuk dalam bilik. Derek saya tepuk, kasih tidur. Terpandang dekat tangan Derek ada bekas genggaman tangan, Casey. Seperti ada orang pegang dan genggam tangannya. Pada waktu itu saya tahu ada sesuatu yang tak kena tentang bilik berkenaan. Saya memang takut nak masuk seorang diri. Kadang-kadang waktu malam saya kena masuk pukul 7, pukul 8, yang mana ahli keluarga semua dekat bawah, ataupun mereka ada kalanya mereka berada di luar. Saya tak ikut. Saya duduk di rumah. Seram, Casey. Mesti tukar lilin, mesti letak wangian, dan lagu yang berkumandang tu harus diputarkan. Ada kalanya tukar CD yang lain. Memang menyeramkan. Setakat ini, itulah pengalaman yang ingin dikongsi sama oleh Windri, yang katanya sekarang ini dah tak lagi bekerja. Kisah ini berlaku agak lama dahulu. Sekarang beliau dah kembali pulang ke Indonesia. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897 FM, ada yang mengatakan lagu yang diputarkan yang ini, yang dikatakan dalam rancangan Misteri Jam 12 ya, macam-macam mungkin kisah dikaitkan dengan lagu ini. Sampai sekarang saya belum tahu apakah mungkin kaitan dengan kisah pada lagu ini. Lengser wengi sliramu tumake sirna ojo tangi Ngomong awas jangan aku lagi wingo. Jadi ada yang katakan di sini, Casey, hati-hati. Lagu itu sebenarnya adalah sebuah lagu pemujaan. Tapi ada juga laman-laman mengatakan lagu ini sebenarnya adalah lagu lama, lagu macam folk song yang dinyanyikan oleh orang-orang lama
Saya tidak pasti mana satu versi yang benar, tapi itulah kisah yang ingin diceritakan berkenaan dengan lagu Lingsi Wengi ini. Katanya di sini daripada Puan ini kisah lain kejap. Okey, ini datangnya daripada siapa ni yang mengirimkan? Saufi, ya. Saufi Ismail berkongsi pengalaman. Kisah yang saya nak ceritakan ini adalah satu kejadian yang pernah berlaku pada saya. Pernah berlaku pada saya dan kawan-kawan apabila kami bercuti di Bandung, Indonesia. Jadi bila kami dah keluar dengan kawan-kawan KC, dalam bilik, kita berkongsi bilik seramai 4 lelaki, dan kita ke sana bercuti ke Bandung ni, katanya berlibur ke Bandung, hanya untuk holiday sajalah. Jadi bila kita dah dalam bilik, salah seorang teman ni mulalah cerita seram. Dan tiba-tiba dia keluarkan handphone, dia putarkan lagu Lingsi Wengi yang pernah Kisi putarkan beberapa kali dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi bila lagu tu diputarkan, dia pun beritahu saya lah tentang lagu Lingsi Wengi ni. Katanya di sini lagu ini adalah lagu memanggil roh, memujah roh. Saya pun kata, meripik lah. Jadi kami sama-sama mendengar. Setengah jalan sedang mendengar, kami duduk dalam sebuah hotel di Bandung, Indonesia, meremang bulu roma kami. Salah seorang daripada teman saya mengatakan, dah lah, jangan main lagi lah, stop lah, seram sih. Lepas tu teman saya seorang lagi kata, tadi kata tak seram. Tak lah, tiba-tiba meremang bulu roma. Dan kami tetap terus mendengar sampai habis lagu yang disebutkan tadi. Jadi selepas tu teman saya pun buka lah cerita tentang lagu Lingsi Wengi ini. Katanya ini kalau di Indonesia, lagu ini adalah lagu pemujaan kuntilanak ataupun pontianak. Semua di antara kita ni tiba-tiba daripada kita duduk santai, terus rasa segar dan takut dalam masa yang sama. Saya yang sedang sandar pada tembok katil, pada dinding katil dekat belakang ni, terus saya duduk tegak Casey. Kerana terdengar kita baru saja mendengar lagu yang memanggil dan memuja kehadiran kuntilanak ataupun pontianak. Saya pun cakap dengan teman saya, kau biar betul sih, kau jangan main-main sih. Teman saya kata betul, tapi tak tahulah ini yang dia dengar. Dia pun mengatakan ada pihak-pihak tertentu mengatakan lagu tersebut hanyalah sebuah lagu folk song yang dicipta agak lama dahulu. Jadi kita pun okeylah, mungkin kisah seram ni dibuat-buat. Kita pun tak pasti. Malam berkenaan, saya dengan teman-teman tidur. Kita ada yang tidur di lantai, ada yang tidur di atas katil. Kita ada 2 single bed, katil single bed yang ada. Dan yang lain menggunakan sleeping bag, tidur di atas lantai. Pendengar Ria 897 FM. Saya antara teman yang tidur dekat atas lantai menggunakan sleeping bag. Casey, ini saya cakap jujur. Kita tidur, lampu semua kita tutup, gelap. Sebab teman saya seorang ni memang tak boleh ada cahaya lampu, dia tak boleh tidur. Jadi sedang tidur, saya rasa resah gelisah pada malam yang berkenaan di sebuah hotel di Bandung. Apabila saya buka mata, alangkah terperanjatnya, saya nampak ada perempuan merangkak keluar dalam keadaan gelap. Ada seorang wanita merangkak keluar daripada tandas bilik hotel yang kami tinggal. Bila saya ternampak, saya pun toleh tengok arah lain. Saya istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Pendengar Ria 897 FM. Sambil tu saya cuba kejutkan kawan yang ada jauh dekat hujung dari saya. Saya cuba, Man, Astaghfirullah. Casey, saya dapat rasakan sleeping bag saya macam ada orang tarik dari hujung. Saya terus bangun, kejutkan kawan-kawan yang sedang tidur. Bangun. Semua terperanjat bangun. Saya terus bangun, pergi dekat lampu, saya buka lampu. Saya kata pada teman-teman yang lain. Mereka bertanya, kenapa dengan kau ni? Kenapa? Aku rasa tadi kita main lagu tu Saya jelaskan pada mereka apa yang berlaku. Teman-teman saya tak percaya. Mereka tidak percaya dengan keadaan yang berlaku yang saya nampak pada malam yang disebutkan.
Casey, saya kata pada mereka, aku tak boleh tidur lah. Sedang kami bercakap, teman saya dengan saya, kita saling berdebat Casey dalam bilik hotel. Tiba-tiba dalam tandas bilik hotel kami, kedengaran seperti orang flush dan buka tutup air. Saya dengan teman-teman, daripada kita berdebat, kita terus berdiam seketika. Kami semua bangun, pergi ke tandas dan lihat tandas tu, paip air terbuka. Dan mustahil kalau paip air itu terbuka, sebabnya ia harus ditolak ke atas, baru air akan mengalir. Saya masuk ke dalam, tutup air. Kemudian kita duduk dekat katil. Masing-masing rasa seram dan kesal. Teman saya mengatakan, mungkin lagu tu lah yang kita putarkan tadi, itulah kau. Jadi teman saya kata dia putarkan sebab dia tak percaya lagu itu adalah lagu yang memanggil sesuatu. Akhirnya Casey, malam tu terpaksa tidur dengan lampu menyala. Saya putarkan bacaan surah-surah suci melalui telefon bimbit. Itu pun ketika surah suci sedang berkumandang melalui telefon bimbit saya, banyak kali Casey, handphone saya restart dengan sendirinya. Nanti tiba-tiba senyap bila saya pergi dekat handphone, sebab ketika saya putarkan, saya sedang charge dan letakkan handphone tersebut di atas rak-rak televisyen. Ketika sedang berkumandang, tiba-tiba senyap, saya menghampiri handphone, tengok restart. Kali pertama, tak apa. Lepas tu on balik, sama juga restart. Bayangkan, mungkin ada kehadiran entiti yang tidak suka mendengar bacaan surah-surah yang berkumandang. Sepanjang malam kita tidur-tidur ayam. Tidur tetapi tetap boleh dengar dan rasakan keadaan sekitaran dalam bilik hotel kami. Nasib baiklah Casey, nasib baiklah. Itu adalah malam yang kedua sebelum kita berpindah ke bilik hotel yang lain di kawasan Bandung, Indonesia. Dan rupa-rupanya bila dapat tahu, hotel yang kami menginap ini juga mempunyai sejarah-sejarah yang menakutkan. Setelah kejadian malam itu, saya dengan teman-teman cuba buat research. Ada juga beberapa pengunjung hotel yang berkongsi di sebuah forum tentang pengalaman mereka yang menyeramkan. Mungkin bersesuaian dengan tempat, bila kita putarkan audio tu, ia memanggil sesuatu yang ada dalam bilik hotel kami untuk keluar pada malam yang disebutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Bagaimana saudara? Apakah anda rasa lagu ini benar-benar memanggil, ataupun lagu ini sekadar satu lagu hiburan kanak-kanak seperti yang mana dikatakan oleh sesetengah pihak? Anda yang nilaikan sendiri lagu Lingse Wengi ini. Lengser wengi sliramu tumake sirna ojo tangi nggonmu guling awas jongata aku lagi wingo jin setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu. Saudara pendengar 897 FM, ada yang juga berkongsi katanya, Casey, lagu yang seram yang pernah seorang pakcik beritahu saya supaya jangan dengar lagu itu adalah lagu yang diberi nama Malam Satu Suruh. Itu adalah lagu yang melibatkan seorang pelakon yang seringkali terlibat dalam filem-filem menyeramkan. Ya, saya tak nak sebut namanya pada malam ini.
Dalam filem Malam Satu Surau itu, lagu ini, sesiapa yang memutarkan lagu ini dengan penuh dan bersesuaian pada situasi akan dikunjungi oleh sesuatu. Jadi mungkin ada yang dah mendengar dan ada yang dah menonton filem yang disebutkan berkaitan dengan lagu Malam Satu Surau. Bagaimana saudara? Pendengar Ria 897 FM. Sebenarnya di Indonesia banyak lagu-lagu dikatakan dikaitkan alunan-alunan lagu muzik yang dikatakan adalah lagu-lagu yang dikaitkan dengan pemujaan, pemanggilan benda-benda yang menakutkan. Nanti mungkin saya akan kongsi satu laman yang mana dikongsi oleh pendengar kita berikut ini. Terima kasih pada anda. 10 lagu Indonesia yang disifatkan sebagai pemanggil dan pemuja. Bagaimana saudara? Ingat, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Baik saudara pendengar Ria 897 FM, saya akan kongsi kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat saudara, MJ12 hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya ampun, terperanjat saya. Tiba-tiba TV menyala. Dia menyala tak apa Dia saluran berpasih Biar aku tukar channel lain. Dalam bawah tanah sorang-sorang Yalah tak apalah, ini semua sekadar hiburan saja Farhana berkongsi peristiwa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Peristiwa yang saya nak berkongsi berlaku pada diri saya ketika saya hamil kandungan anak saya yang pertama. Dan seperti yang kita sedia maklum, anak yang pertama seringkali menjadi tumpuan perhatian oleh ahli keluarga, di mana dikatakan anak yang pertama ni kena jaga baik-baik. Sebabnya ada juga yang memerhati. Darah manis katakan. Tapi pada saya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, semua adalah nyawa, semua adalah sama. Semua kita kena jaga dengan betul, dengan baik. Tapi kejadian yang saya alami berlaku pada anak yang pertama, dan ini membuat saya rasa takut sangat-sangat. Saya ni tinggal bersama dengan suami. Dan saya tinggal bersama dengan suami. Kami berpindah setahun setelah berumah tangga. Jadi bila dah pindah tu, dapat berita yang saya hamil anak yang pertama, rasa bersyukur sangat. Rumah saya ni di kawasan Sembawang. Rumah mak saya di kawasan Yishun. Jadi dari Yishun pindah ke Sembawang. Apa yang berlaku ni, rumah saya dekat Sembawang adalah dekat dengan kawasan yang sunyi sepi. Belakang rumah hutan kisi. Balik rumah kadang-kadang pukul 7-8 pun dah sunyi. Kawasan rumah saya memang seram dan sunyi. Ada kalanya tengah duduk dekat ruang tamu, tengok tingkap di ruang tamu pun rasa seram. Sebab tu selalunya tingkap rumah saya tutup dengan langsir. Jadi supaya tak dapat lihat di luar. Hanya langsir tu akan dibuka pada siang hari, pada waktu-waktu terang. Waktu malam mesti tarik langsir. Tapi saya tak akan tutup tingkap sebab panas, angin pun tak masuk. Jadi berbalik pada pengalaman saya. Sebenarnya saya akur. Saya ni seorang yang penakut. Dan masalahnya bila saya hamil, bila kami dah pindah ke rumah yang baru. Jadi mak saya suruh saya tinggal dengan dia di rumahnya, iaitu di kawasan Yishun. Saya ni bukan tak nak, cuma leceh dan menyusahkan nak ulang alik. Mak saya suruh bawa pakaian lah untuk menetap di sana. Bukan apa kisi, yalah sekarang dah ada rumah baru, rasa semangat lah nak duduk di rumah sendiri, rasa semangat juga nak jaga anak di rumah sendiri. Tapi saya kata pada mak, tengok dululah mak macam mana keadaan saya. Hampir setiap malam mak saya akan telefon, tanya khabar, bagaimana saya. Nak waktu-waktu kalau suami saya kerja pada waktu malam. Nanti telefon akan berbunyi.
Dia akan telefon, dia tanyalah, Ana, buat apa? Dah makan? Kita akan berbual di telefon kadang-kadang sampai sejam lebih. Mak saya akan berbual dengan saya. Nanti kadang-kadang dalam perbualan ni, mak saya akan pujuk saya untuk balik Yishun tinggal dengan dia. Tapi saya kata, belum lagi lah mak, nantilah tengok macam mana Dan Casey juga pendengar Ria 897 FM. Pada satu malam, ketika saya sedang bercakap dengan mak di telefon, mak saya terdengar bunyi suara seseorang sedang terbatuk. Mak saya tanya, Imran tak kerja malam ni? Kemudian saya kata, kerja mak. Abang Imran baru keluar tadi. Siapa kat rumah kau? Tak ada orang, seorang je. Tadi mak dengar macam suara orang batuk. Saya pun kata, mak ni sukalah takut-takutkan orang. Tak adalah, mungkin mak salah dengar tak. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada masa yang sama sedang berbual dengan mak tu, sebelum tu saya sedang masak dan panaskan air dekat dapur. Dan memang tekak ni rasa nak minum air panas pada malam yang disebutkan. Jadi sedang berbual dengan mak, saya pun kata, mak tunggu sekejap Saya pun letak telefon, gagang telefon di tepi. Saya pun pergilah mengambil minuman saya. Saya bancuh minuman, katanya tak nak sebut nama minuman ni lah nanti free airtime pula. Saya ambil minuman panas saya, pergi dekat tempat duduk yang mana saya letakkan telefon, angkat telefon, saya cakap dengan mak. Mak saya ni sedang bercakap ni. Hello mak. Hello mak. Kau ni, aku dah cakap dengan kau. Duduk dengan aku, kau tak nak. Kenapa dengan mak aku ni marah pula? Hei, okey tak sekarang ni? Okey apa mak? Tadi kau nangis kat telefon. Mana nangis? Orang pergi dapur lah mak ambil air. Tak adalah. Tadi kau berbual dengan aku kan? Kau nangis. Aku suruh kau balik rumah Yishun, kau tak nak. Casey, terus seluruh tubuh saya meremang, Casey. Bulu rumah saya, dekat tangan saya, bulu tengkuk saya meremang. Kemudian saya pandang sekeliling saya. Saya tengok dekat tingkap. Tiba-tiba bila saya tenung tingkap, walaupun ditutup dengan langsi, saya dapat rasakan sesuatu ada di jendela ataupun tingkap rumah saya. Hello? Ana? Hello, Ana? Hello, mak? Kau okey tak, Ana? Mak, mak boleh tak datang sini malam ni? Mak saya katanya okey. Mak saya siap. Hanya dalam masa lebih kurang 35 minit, 40 minit, mak saya sampai depan pintu. Sementara menantikan mak saya datang, saya dah letak telefon, saya buka TV, tengah duduk tengok TV. Walaupun mata pandang pada TV, fikiran berkecamuk, fikir macam-macam dan bukan-bukan. Akhirnya saya buat keputusan untuk tinggalkan rumah tu untuk tinggalkan rumah tu dan tinggal bersama dengan mak saya, katanya Farhana. Tapi masalahnya, rumah tu kalau selalu kosong tak ada orang pun tak bagus. Setelah duduk dengan mak saya selama 2-3 hari, mak saya ambil keputusan untuk pindah dan tinggal dengan saya buat seketika setelah saya mendapatkan izin dari suami. Mak saya kata rumah saya ni seram. Ialah kisi belakang rumah hutan, dekat kawasan Sembawang, sunyi sepi. Ada kalanya mak saya pun takut nak tidur seorang. Tapi itulah sayang mak kepada anak, mengumpulkan satu pengorbanan, Casey. Saya selepas melahirkan pernah bertanya pada mak berkenaan dengan tangisan yang mak dengar pada waktu malam. Mak saya kata, pada malam tu, bila dia sedang bercakap dengan saya, dia sebenarnya tak dengar yang saya beritahu yang saya nak pergi dapur buat minuman. Tahu-tahu sedang dia bercakap, dia dengar saya menangis.
Dan mak saya tegur, Ina, kenapa dengan kau? Kenapa? Terus mak saya mempunyai tanggapan yang saya takut. Lalu mak saya pun marah, mengomel, belitih. Katanya, itulah kau, aku dah cerutkan kau tidur rumah aku ke tak nak. Walhal, saya dekat dapur sedang buat minuman, Casey. Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Selamat pagi dan juga saya akan kongsi. Ada yang bertanya, Casey boleh kongsi lagu-lagu yang seram tu? Okey, saya akan kongsi di Facebook DJ Casey. Sebabnya saya kalau kongsi di Facebook saya, nanti besok teman-teman yang lain kalau tengok video tu ternampak mungkin screenshot pada video yang dipaparkan, mereka akan terperanjat. Saya pun tak naklah takut-takutkan mereka. Jadi anda boleh lungsuri Facebook DJ Casey, yang mana saya nak kongsi dengan anda tentang menurut yang tukang muat naik dan berkongsi 10 lagu-lagu Indonesia yang disifatkan sebagai lagu pemanggil dan pemuja. Adakah benar ataupun tidak? Kita jangan terlampau taksub dan terlampau percaya. Hanya sekadar kita menonton dan mendengar mungkin. Dan mungkin boleh beri pendapat pandangan anda. Boleh lungsuri Facebook DJ Casey, DJ Jarak Casey untuk mendengar 10 lagu yang dikongsi. Satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika. Saya akan kongsi. Selepas ini kita akan dengar beberapa buah lagu sebelum saya kembali ke udara di Ria 897 FM. Pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada mana ni? Okey. Daripada Nurdiana Hashim. Beliau berkongsi peristiwa ini berkenaan dengan arwah atuk yang dah pun meninggal dunia lah. Jadi arwah atuk saya, dia ada tabiat sendawa. Nanti sekejap akan dengar dia bunyi sendawa. Casey, setelah arwah meninggal dunia, kadang-kadang dalam rumah saya pada waktu malam akan kedengaran suara atuk saya sendawa. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Dengan jelas dapat dengar. Nanti malam-malam tengah tidur, anda bayangkan satu keluarga tengah tidur. Mungkin beliau dekat ruang tamu seorang diri, mungkin dalam bilik seorang diri waktu malam. Perkara ini satu perkara yang biasa yang saya dengar. Malah bapa dengan mak saya pun turut mendengarnya pada waktu malam. Dan bilik arwah atuk pada waktu itulah tidak ada orang berani nak mengusik bilik arwah, sebab selalunya bunyi tersebut datang daripada bilik berkenaan. Hanya selepas 2 minggu atuk meninggal dunia, Pak Long saya datang ke bilik atuk untuk ambil barang-barang atuk. Dan dapati di bawah katil arwah atuk ada kotak ataupun peti. Yang mana dalam peti itu saya tak tahu apa isi kandungannya. Peti itu dikeluarkan oleh Alung dan saya terdengar perbualan Alung dengan mak saya berkenaan dengan barang tu. Seolah-olah itu adalah peninggalan pusaka. Termasuklah batu, cincin dan juga ada beberapa keris kecil. Dan yang pastinya benda itu adalah pusaka milik arwah datuk saya, Casey. Selepas barang tu dikeluarkan, barang-barang atuk yang lama, pakaian-pakaian masuk dalam kotak. Ada yang dibuang, ada yang diberi kepada orang-orang yang memerlukan. Bilik itu dibersihkan, katil ditukar cadar, tilam dibuang, diganti dengan yang baru. Keadaan bilik itu menjadi lebih terang. Tetapi perasaan takut masih ada. Walaupun dah tak dengar lagi bunyi arwah atuk sendawa pada waktu malam, tak ada orang yang berani, Casey, nak tidur dalam bilik itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12.
Selamat pagi pada semua pendengar Ria 897 FM bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 dan ingat, anggaplah rancangan ini hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tadi anda telah dihiburkan dengan 4 buah lagu. Lagu tadi dari Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, sebelum tu Aiman Tino dengan lagunya Kurila Dibenci, dan Muhammad Bakti Hir dengan lagunya Mada Pohon Beringin, dan juga anda dengar lagu She's Gone dari Still Heart. Semua ini bersama dengan saya dalam Misteri Jam 12. Selamat pagi pada semua geng-geng Misteri Jam 12 yang sedang mendengar sekarang ini. Dan terima kasih pada anda yang meminati rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Macam-macam komen ya, yang ada kata seram, ada kata malam ni lain macam Tapi apa yang penting sekali, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Apa jua yang anda dengar, anda harus rujuk pada yang lebih arif lagi lah. Antara berkenaan lagu yang diputarkan seperti lagu seram tadi, Lingsi Wengi dan sebagainya. Apa yang saya kongsi hanya apa yang saya terbaca di internet. Ada yang kata seperti katakanlah ada kata lagu tu lagu seram memanggil. Ada yang kata lagu tu lagu folk song. Ada yang kata lagu tu mempunyai sejarah-sejarah tertentu yang ada dengan orang-orang tertentu. Jadi kita baca, kita nilaikan sendirilah. Sebabnya tak semua di internet ni kita baca ni kita boleh percaya. Selamat pagi juga kepada teman-teman seperti siapa lagi? Kita ada Rizman yang sedang mendengar sekarang ini. Bro Casey, malam ni seram sejuk. Tak pernah dalam hidup aku mendengar rancangan MJ12 rasa seram. Hari ini tiba-tiba bangun buka lampu Casey dalam bilik sorang-sorang. Kebetulan tinggal dekat Sembawang. Memang betul Sembawang blok ... ni kawasan belakang hutan, sunyi sepi. Kalau berani datanglah sini malam-malam hari, boleh buat MJ12. Amboi. Yang ini kiriman siapa lagi? Ada yang suka dengan lagu She's Gone tadi dari Still Heart. Terima kasih Bro Casey putarkan lagu She's Gone. Sedang melalak Casey. Macam nak terkeluar, nak tekak. Yang ini juga kiriman-kiriman dari Kak Nurkia Jones. DJ KC, satu yang akak boleh confirm adalah bila lagu Lingsi Wengi itu berkumandang, boleh terikut-ikut nyanyi tau. Dah berapa kali akak terikut dan dah tu lepas 2-3 patah akak kata, jangan nyanyi. Bukan terikut-ikut atau percaya, tapi memang memanggil KC. Rasanya lah macam tu. Better safe than sorry. Terima kasih pada Kak Nurkia. Kita juga ada Ahmad Saifuddin. Bro Casey sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Seram sih kisah-kisah malam ni. Dan harapkan seram dia maintain. Sebab jarang nak dapat pengalaman yang seram-seram dikongsi. Adanya seramnya kurang. Tapi malam ni seramnya 100% seram. Bak kata orang Indonesia seram banget gitu loh. Terima kasih juga pada Azfaril Danish. Macam ke si cerita hari ni semua seram-seram best. Terima kasih pada anda Azfaril. Kak Mas Dusa, akak pun terpanjat tiba dengar bunyi TV berpasir, berdegup-degup jantung. Oh ya ke? Jazz Panzer katanya Casey anjat boy. Terperanjat tentang apa ni? Terima kasih. Saya dah kongsi video yang disebutkan adalah 10 lagu-lagu seram tapi jangan percaya, jangan mudah percaya. Ingat, ini adalah hanya mungkin pendapat pandangan mereka yang berkongsi, beliau yang berkongsi tentang lagu-lagu seram lah. Jadi kita hanya setakat menonton dan anggaplah sebagai hiburan saja ya. Baik, terima kasih pada semua yang sedang bersama dengan saya di Facebook Ria. Ramai masuk gelanggang yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Sekarang ini saya akan buka talian, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Selamat pagi ataupun selamat tengah malam kepada semua warga MJ12 Jom. Jangan lupa hashtag Jom MJ12, JOM MJ12. Bersama dengan saya Casey. Kita ada teman-teman dari Singapura pasti, dari Bedok, dari Jurong, Tampines yang mendengar sekarang ini. Di mana lagi ni? Juga ada teman kita yang berada di Teluk Belanga sedang mendengar. Terima kasih. Di Bukit Purmai. Kita juga ada pendengar kita berada di Tanglin Hall, katanya sedang mendengar rancangan MJ12. Belakang rumah saya pun hutan Casey, seram.
Wow, Tanglin Halt Cap Lau juga teman-teman kita berada di Johor. Yang ini dari Permas Jaya. Kita ada Nur Arifin sedang mendengar di Permas Jaya. Kita juga ada pendengar kita yang dari Kota Baru Kelantan, dari Pulau Pinang pun sedang mendengar sekarang ini. Kita ada Mary Ann, katanya, Casey, salam kenal, saya Mary Ann dari Pulau Pinang, mendengar Misteri Jam 12. Cerita malam ni semua seronok, best. Jadi terima kasih pada semua yang berada di Tanjung Balai Karimun, di Indonesia, di Batam khususnya, yang berada di England, di Australia, di mana saja. Terima kasih kerana mendengar Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Saudara, sila hubungi saya 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat tengah malam, Kisi. Apa khabar, Nas? Jadi Nas, mungkin kalau anda tak tahu, kalau surutan rancangan The Awesome Voice, itulah suara Nas, Ya, saya tahu. Saya dengar. I'm fully aware. Jadi Nas, mungkin malam ni pengalaman Nas tentang apa ni? Okey, ini bukan pengalaman, Kisi. Ini saya sekadar nak berkongsi pendapat tentang lagu Lingsir Wengi, Kisi. Okey. Ini pendapat saya lah. Ini pasal saya pun ada dengar daripada salah seorang teman saya yang mengatakan bahawa sebenarnya lagu Lingsir Wengi tu asalnya adalah lagu daripada salah seorang wali songo lah. Dia Tuan Kalijaga. Sebenarnya lagu Lingsir Wengi itu dia sebenarnya adalah lagu pelindungan, lagu pelindung daripada makhluk-makhluk ni. Jadi oleh kerana kenapa adanya mitos yang mengatakan lagu ni adalah lagu Pontianak, mungkin orang yang mendengar tu mungkin dah tersalah, ada niat yang tertentu untuk memanggil, jadilah lagu tu lagu pemanggilan Pontianak. Itu sajalah, Kisi. Jadi anda sendiri ada pengalaman misteri, pernah mungkin rasa macam ada sesuatu dekat sebelah? Sesuatu Okeylah, so far belum pernah ada lah. Jadi terima kasih kerana berkongsi Nas, selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia brother Nas kita berkongsi tentang lagu Lingsir Wengi. 669-11897. Ini daripada Amran. Kata Amran di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman yang ringkas. Saya sebenarnya benci kalau saya kena balik malam. Sebabnya saya harus letakkan kenderaan ataupun kereta saya ni di tingkat tempat letak kereta paling tinggi. Jadi tingkat 1 nanti penuh. 1 dia ada 1A, 1B, 2A, 2B. Bayangkan kadang-kadang sampai kena naik tingkat 5 atau tingkat 6, Kisi. Saya tinggal dekat kawasan Sengkang. Jadi bila kena naik tingkat paling atas, nanti barulah ada tempat letak kereta yang kosong ni akan saya letak. Lagi tinggi, lagilah seram. Sebabnya di tempat tinggal saya di kawasan Sengkang ni, rumah-rumah baru. Dan situ asalnya adalah kawasan perhutanan, yang mana pokok-pokok ditebang, didirikan rumah. Jadi bayangkan rumah baru, tempat baru, memang menyeramkan sangat-sangat. Bila balik tu, kalau saya pusing, alamak, ni confirm kena park atas. Saya dah tahu dah 100%. Tapi kadang-kadang nasib baik, Kesi, ada yang keluar, saya akan park tingkat 3, kadang-kadang tingkat 4 lah. Tu nasib baik. Nasib tak baik, paling tinggi. Pengalaman saya park tingkat paling tinggi. Dah sampai atas ni, tiba-tiba saya ternampak di kenderaan dah hadapan saya, dekat tingkat paling atas ni cuma ada 3 kereta saja. Seram tu Cuma ada 3 kereta. Waktu tu ada sebuah lori pickup yang kecil, kemudian ada kereta di hadapan saya merupakan MPV, dan saya ni letakkan kenderaan saya betul-betul bertentangan dengan kereta MPV. Tak tahulah, dalam banyak-banyak lot, situ juga saya park. Ternampak pula MPV di hadapan saya. Apabila saya dah buka seat belt dan matikan enjin kereta, saya terpandang pada di hadapan saya, iaitu MPV. Dekat dalam MPV tu, nampak seperti ada orang duduk di tempat duduk paling belakang sangat-sangat. Jadi saya tengok, tu orang ke dekat duduk belakang ni? Saya tengok tenung. Bila dia bergerak, saya terus buka pintu, capai beg saya, tutup pintu, kunci pintu. Saya turun bawah. Sambil saya turun bawah, sambil tu saya membaca apa yang saya tahu, saya baca lagi, Kisi. Bulu roma meremang, masih terbayang-bayang, Kisi, wajah yang dekat belakang tu, walaupun gelap lah, tapi nampak dengan jelas
susuk tubuh orang sedang duduk di tempat duduk paling belakang. Malah adik saya yang ada kalanya balik malam pun akan terasa seram letak kenderaannya di tempat letak kereta bertingkat di kawasan Sengkang rumah saya di tersebutlah. Ya, bagaimana agaknya. Jadi kata beliau, ada kalanya waktu-waktu hari segan saya, I don't care. Saya letak tempat loading unloading bay. Alhamdulillah setakat ni belum kena saman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Okey, saudara boleh hubungi saya di 669-11897 bersama dengan saya, silakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Zul. Zul, panggilan dari mana Zul? Saya panggilan pada Jurong. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Pengalaman saya semasa saya memancing di Sembawang Park dekat Wasan sana. Berapa ramai tu memancing? Itu saya dengan adik ipar saya masa tu. Masa tu saya suruh pancing dekat JT sana kan. Jadi ada satu kumpul wak-wak cakap saya pancing dekat Wasan sana. Di belakang masjid ke macam mana? Dia ada satu kedai yang dulu ada apa tu? Bottle tree house yang lama. Sekarang dah dikosongkan, tak tahu lah dia buat apa lah. Tapi sana pengalaman saya, masa tu saya pancing. Habis saya pula tu datang hari tu, saya bawa jala, jaring semualah. Jadi saya pasang, malam tu saya macam nak makan sangat tau ni kupang. Habis saya cakap ipar saya, okay lah saya pergi jalan cari kupang lah. Tapi tempat siap nak bakar semua dah ada. Jadi saya jalan, saya jumpa kupang ni dekat dalam, dekat tong tau. Dia macam cantik, macam dia tersusun tu lah, dekat dalam macam semak-semak. Jadi saya ambil, saya bakar, saya cuci. Lepas tu bila cuci saya tanya adik ipar saya nak makan, nak sikit, cakap tak nak. Okey lah saya makan. Malamnya tu saya tidur, saya mimpi ada cik kak datang. Tapi dia tunjukkan sesuatu yang berlonggok tau. So saya bangun, tapi tepat pukul 3 pagi tu saya demam panas lah. Lepas tu besoknya sebelum subuh saya pulih macam biasa. The second day pun sama juga lah. Lepas tu bila bila saya duduk dengan kawan saya cakap kat bawah cakap, kau lebih baik kau balik lah. Pasal aku rasa macam bukan muka kau. Terus saya macam tak percaya kan. Saya balik. Lepas tu saya tuk cermin, kening saya ni ada lagi satu kening tau. Jadi tu saya telefon ambulan kan. Saya telefon ambulan ambil saya pergi Kotek Puat. Ni yang pengalamannya kat Kotek Puat ni, bila kita nak masuk toilet dia, itu adik saya teman lah. Ada satu nenek kat belakang saya, tiba-tiba dia tap saya punya bau, dia cakap apa tau, adik, kenapa ni? Terus saya pusing, saya tanya, saya cakap, sebenarnya saya buat balik pancing. Habis kena macam ni, pasal tangan saya semua merah kan. Dia macam gatal-gatal, tapi saya tak rasa gatal lah. Benda ni berkawan dengan awak 3 hari. Tu saya terperanjat. Lepas tu malamnya tepat pukul 3 tu saya telefon adik ipar saya cakap, pasal aku kena gini lah. Habis dia cakap dengan saya, kau pergi tengok, kau makan tu kupang pukul 3 pagi. So the next day, ada orang cakap berdamping ni, saya tak pernah lalui berdamping lah. Tapi after apa yang saya lalui, saya dapat rasa berdamping tu macam mana. Malamnya, the next day lah, saya rasa macam benda tu nak datang tau. So saya cakap dengan nurse tu, awak tolong saya rasa benda tu nak datang. Mesti orang rasa tak percaya tau. Mesti cakap saya merepek lah. Tapi bila masuk ke 3, saya dah macam bukan saya lah. Macam sombong gitu. Doktor nak bagi saya makan, saya tak nak layan. Habis masa saya nak makan siang hari, ada orang cekik saya beli. Saya pergi tekak situ. Lepas tu malam ketiga itu malam saya dah macam tak boleh rasa kan. Tak boleh angkat. Saya pergi bilik air. Pukul 3 tu saya macam lawan lah. Saya selawat 3 kali. Saya ambil air, saya selawat. Terus saya minum. Lepas tu saya sapu muka saya. Lepas tu saya zikir. Lepas tu saya keluar toilet tu daripada hospital. Saya pergi kat tingkap tau. Nurse tu nak kasi saya ubat. Tapi nurse tu cari saya.
Dia cakap mana saya pergi tau. Keesokan harinya kan, bila nurse tu cakap dengan saya, semalam saya nampak satu nenek dekat tu tingkap. Tempat tingkap saya yang pergi tu gelap. Terus saya cakap dengan dia, itu bukan nenek, tu sebenarnya saya. Saya tengah di sana. Tapi yang nurse tu nampak satu nenek. Rupanya bila saya tidur balik, saya nak tidur, saya zikir, saya dapat rasa benda tu betul-betul keluar daripada badan saya. Bila keesokan hari saya tanya orang, rupanya dekat sembawang tu ada nenek kebayan. Yang saya tak tahu lah. Rupanya saya baru percaya lah. Itu pengalaman saya dekat Water Tree tu lah. Oh, ini di belakang. Saya tak berani kutip-kutip lagi makanan kat tepi. Macam saya berjala udang hidup saya makan tau. Ni sekarang dah tak berani lah. Dah tak berani. Pasal dia cakap kalau barang berlungguk, macam kadang-kadang ketam kat laut tu, dia satu-satu. Kalau berlungguk dan cakap tak mau kutip. Pasal barang tu dia dah kumpul nak makan. Mungkin masa tu je kumpul, kita tak nampak ni makhluk halus apa. Dia kumpul. Tapi saya agaknya datang saya ambil. Saya tak nampak dia kan. Mungkin tengah makan saya ambil. Mungkin saya kena kat situ. Itu pengalaman saya. Terima kasih ya. Ya, okey, sama-sama. Kembali. Baik, itu dia kisah berkenaan dengan sebuah tempat di kawasan Sembawang Jadi saudara, saya pernah ke sana merakamkan sebuah video. Yang mana video tu merupakan video yang saya rakam lakonan semula lah Saya suka ingatkan teman-teman yang mendengar rancangan MJ12 ini supaya tidak terlampau taksub dan tanpa percaya dengan apa yang kita dengar dalam rancangan ini. Hanya sekadar hiburan, macam kita tonton filem seram tengok cerita seram tu janganlah percaya. Takkanlah awak percaya tengok cerita dering awak percaya hantu keluar dari TV Jadi jangan percaya. Sebab bila kita percaya ni nanti ia akan membuat kita lebih takut dan juga benda-benda tahyul ni ada juga perkara-perkara yang dikongsi ni memang tidak benar. Jadi anggaplah sekadar mendengar, dan ada kalanya perkara-perkara yang diketengahkan kemungkinan boleh berlaku, kemungkinan. Jadi rujuklah pada mereka yang pakar, yang arif. Jangan kita terus percaya 100%. Rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Dan bagi anda yang tak tahu tentang kawasan yang disebutkan, saya pernah pada tahun 2012 membuat rakaman. Ni tahun lama dulu Ini dekat Sembawang, yang mana di tepi tempat ni merupakan tepi pantai yang abang kita tadi tersebutkan. Jadi di situ ada sebatang pohon ru kalau tak silap saya. Di sekeliling pohon ru ni dipenuhi dengan patung-patung ada yang bakar ni, ada juga kawasan tempat-tempat tertentu. Video tersebut akan saya kongsi, anda boleh lihat. Mungkin kalau teman-teman luar Singapura tak tahu tentang kawasan ini, inilah di tepi pantai. Dan ada juga yang memberitahu saya supaya berhati-hati, tempat itu banyak orang buang-buang benda lah, tak tahulah Tapi bila nampak tu memang sukar nak kita percaya. Tapi bila saya ke sana tu memang ada berhala kecil, ada patung, ada kain yang mana dibuang di sana. Jadi sebelum ni, tempat yang saya pergi ni di Sembawang, belakang masjid Sembawang ni, tempat ni tak ada apa-apa lah seringkali dikunjungi oleh keluarga untuk berkelah di tepi pantai, untuk memancing. Tapi lama-kelamaan ia dijadikan sebuah tempat pembuangan barang-barang tertentu lah. Jadi maka itulah kurangnya keluarga ke sana, makin hari makin kurang, dan terus langsung tak ada orang sebab tempat ni memang kes kronik. Saya akan kongsi video tu di Facebook iaitu DJ KC. Anda boleh lihat sendiri video yang disebutkan berkenaan. Dia tak ada seram, ini boleh tonton dia cuma menunjukkan kawasan Sembawang yang disebutkan, diceritakan oleh abang tadi. Baik, 669-11897, silakan. Baik saudara, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir untuk malam ini. Silakan 669-11897, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Apa khabar, Kisi? Baik. Siapa bercakap ni? Saya Mazlan, Kisi. Mazlan, panggilan dari mana ni? Saya sekarang dekat Jurong East. Tapi saya tinggal Bukit Batu. Ni Jurong East bertugas ke macam mana? Saya bertugas. Dan kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman saya semasa saya berada dekat Tasik. Tasik? Sebuah Tasik. Di Singapura? Ya, saya. Silakan. Tapi Tasik ni betul dekat dengan area rumah saya. Waktu tu, masa tu saya sebenarnya suka keluar rumah pulang malam. Jadi satu malam ni kan saya
macam bosan lah. Bila dah bosan ni saya keluar banyak di Tasik ni. Kali bila saya pergi Tasik ni, terpandang satu kakak tu macam benda tu yang kat ujung ni kan, dia, kalau kat ujung ni memang dah dalam mati lah. Kira kalau dah sampai sana dan dekat hutan lah. Jadi saya pun perasan kakak ni tengah duduk dalam pukul 11 lebih nak dekat pukul 12 misalnya ke sini. Jadi saya tegur lah kakak ni, "Kak, dah malam-malam gini tak ingat nak balik ke apa kak? Dah tak takut ke seorang kat sini?" Saya tegur dia lah. Bila pak masa saya tegur, kakak ni diam je ke sini. Jadi saya pun ingat mungkin tak apa-apa ataupun dia cuma seorang kan, cuma seorang ke kawan dia apa kan. Saya pun dah tak nak kacau lagi lah. Jadi saya pun duduk sambil tu saya dekat sebelah ujung sana, saya nampak ada orang tengah pancing lah. Sebab Tasik ni memang kadang-kadang orang pancing malam-malam. Jadi saya pun macam tergerak hati nak tegur lagi. Jadi saya tegur kakak ni, saya tanya kakak ni, "Kak, dah tak berapa lebih kak? Tak ingat nak balik ke?" Saya ni tak ada pandai banget suka tegur orang kan. Ramah sangat ni jadinya. Jadi saya pun tegur lah. Saya suruh, saya pun dah satu kakak tak layan, saya tak kisah. Saya pun dah tak tegur, saya pun buat bodoh lah. Saya pun pandai terkesi. Bila saya perasan kakak ni bangun, dia terus jalan pergi pak hutang tu, alih-alih terus dia hilang kasi. Dah hilang tak apa kasi. Saya dengar dia mengirai lah kasi. Memang tempat tu memang tempat keras kasi. Kalau kasi tak percaya, pukul 12 malam kasi pergi sana lah. Mesti kasi boleh dengar macam-macam bunyi ada kat sana. Dekat Tasik anda sebutkan lah ni. Ya, saya kasi. Pasal tempat ni memang dapat orang, ada orang bunuh diri pun ada. Tempat Tasik ni pernah orang mandi, ada yang lemas, mayat tak jumpa isi. Memang pengalaman ni memang ada. Itulah pengalaman saya isi. Terima kasih. Saya jumpa, yang saya nampak, yang saya jumpa pun saya ada. Itulah kasi. Selamat malam kasi. Selamat malam. Itulah pengalaman saya untuk awak. Terima kasih ya. Kalau si kasi tak percaya, turunlah kat Tasik tu. Terima kasih kasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara, dengan ini saya akan akhiri tugas saya dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ingat, kisah-kisah anda dengar setiap malam hanya sekadar hiburan dan saya akan jumpa anda esok malam. Ada yang kata di sini seram Casey malam ni. Tahu tak apa Jadi anda boleh lihat di Facebook saya tentang kawasan Sembawang yang saya katakan di belakang tu, betul-betul di tepi pantai. Di sana tu ada dua video saya muat naikkan ataupun berkongsi di Facebook DJ Casey. Video pertama, video yang kedua merupakan sambungannya. Dan memang menyeramkan. Video ni saya rakamkan lama di tempat yang disebutkan ini. Kawasan tu banyak benda-benda yang ini sebahagiannya yang saya nampak dekat depan lah. Dekat tepi saya tak pergi Maklumlah seram juga Jadi kalau lihat video pertama kedua, kalau video yang bahagian kedua, bahagian ketiga tu adalah anda dapat lihat pada minit ke berapa ni minit ke mungkin lebih kurang pada minit ke 5 minit 14 saat ada video ataupun ada footage berkenaan dengan sejenis sesuatu yang dipacak di atas tanah, dibalut dengan kain warna kuning, dan di atas tu seperti ada sesuatu lah yang diletakkan bersama. Ini ada dekat kawasan tepi pantai. Bayangkan. Jangan bawa anak-anak anda, keluarga anda pergi berkelah tempat ni elakkanlah daripada. Tapi kalau nak singgah masjid okey kalau singgah masjid tak kisah. Tapi kalau dekat belakang ni hati-hati je lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu anak-anak kita ni main pasir, korek-korek, nampak barang, what is this bawa balik rumah malam-malam tengah tidur, tiba-tiba dengar bunyi. Siapa nak jawab?